Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Wa rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi atmim bil khair. Alhamdulillah. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan taufik daripada Allah kita diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ni. Kita buka kitab Riyadhus Salihin yang kulit warna hijau. Kita ada dekat tiang ni, tuan-tuan boleh ambil. Kita tengok hadis yang ke-44. Wa 'anil Aswad bin Yazid qala su'ilat Aisyah radhiyallahu anha ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Orang tanya, Nabi ni duduk di rumah buat apa? Qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi, yani khidmati ahlihi, fa idha hadaratis salah kharaja ila salati, rawahu al-Bukhari. Ini di antara adab dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya orang kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang daripada Aswad bin Yazid, katanya, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Aisyah menjawab, beliau membuat tugas keluarganya, iaitu membantu kerja keluarganya, dan apabila masuk waktu sembahyang, beliau pun keluar untuk bersembahyang. Sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berada di rumah, walaupun bukan sentiasa Nabi ini kerja, dia duduk masak ke basuh baju ke apa ada, tetapi apabila dia ada kesempatan yang ada, maka dia akan membantu keluarga, bebanan keluarganya. Dan kadang-kadang manusia ni, tuan-tuan, ada masa dia sakit, tak larat, ada masanya kita boleh bantu. Itulah contoh yang ditunjuk oleh Nabi SAW, seperti mana riwayat Aisyah. Dalam pengajaran hadis ini, para ulama mengatakan, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dia kata kaum lelaki digalakkan membantu kerja-kerja dalam rumah tangga, di samping tidak mengabaikan ibadat dan peranan di dalam masyarakat. Tapi kita kena ingat, kalau tuan-tuan tanya saya, saya berpegang dengan pandangan ulama-ulama yang mengatakan bahawasanya orang perempuan wajib masak, orang perempuan wajib basuh, orang perempuan wajib menguruskan anak, orang perempuan wajib menguruskan hal-hal di dalam rumah. Bersih rumah, masak, susun atur rumah. Maka itu semua kerja kewajipan bagi seorang isteri. Suami dia pergi luar, dia pergi kerja, dia cari nafkah, di samping dia membantu sikit sebanyak hal-hal rumah tangga, dan jaga didik anak dan sebagainya. Maka dia ada peranan dia yang lebih besar, iaitulah berkecimpung dalam hal-hal yang bersifat kemasyarakatan, termasuk solat jemaah. Orang perempuan semayang di rumah saja, dia dapat fadilat solat berjemaah. Bagi orang lelaki emergency case saja, kalau saja-saja tak dapat ataupun kurang fadilatnya, maka dia digalakkan orang lelaki kena keluar daripada rumah pergi semayang di mana ada semayang berjemaah di masjid ataupun di surau. Berbeza dengan orang perempuan, dia duduk di rumah ya. Dia nak masuk syurga senang ya, taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami. Tapi hari ini, tuan-tuan, zaman dah berubah. Orang perempuan terpaksa bekerja, menampung kos sara hidup.
Maka apabila orang perempuan dah mula bekerja dan membantu ekonomi keluarga, suami perlulah sedar bahawa isteri dah memainkan peranan suami untuk mencari nafkah tu. Maka pada ketika tu dia kena berkongsi jugalah dalam hal-hal yang melibatkan rumah tangga. Dia kena bantulah isteri dia. Apa-apa benda yang boleh memudahkan isteri dia. Asal-asalnya washing machine tak wajib beli. Peti ais tak payah ada. Mana ada rumah Nabi, mana ada apa? Dapur pakai dapur kayu api ya. Peti ais tak ada, washing machine tak ada, televisyen lagi tak ada. Bab-bab benda-benda lain lagi tak ada apa pun tak ada. Baju pun ada 2-3 helai, buat almari apa, tak kena beli lah. Almari apa. Rumah, kalau tuan-tuan tengok dalam internet mereka buat dalam museum di Madinah tu, rumah ada apa? Ada tikar satu, macam tikar mengkuang tu. Lepas tu ada satu katil bujang punya katil. Bujang tak bujang lah, boleh lah dua orang berimpit. Tapi maksudnya ada satu katil bujang. Dan kemudian katil yang biasa lama-lama buat macam rotan punya katil tu. Lebih kurang macam tu ya. Mereka buat replika seperti mana asal. Seperti mana asal. Mereka dapat award di Madinah. Orang yang buat tu tak ingat apa nama dia. Ada buku dia buat tebal. Kemudian setelah dia buat buku sejarah ni, kalau tuan-tuan pergi ke museum tu nak masuk, dia museum tu duduk di pinggir kota Madinah. Nama dia Muthaf Darul Madinah. Selalu orang pergi Mekah, Madinah orang tak pergi pun, jarang pergi. Sebab biasanya tak termasuk dalam package. Ini kena rajin duduk korek cari di sana tempat-tempat sejarah. Adalah. Saya kalau pergi saya akan bawa jemaah saya. Kena bayar lagi kot atas. 25 rial seorang. Okey lah. Baru RM40 tak sampai duit kita. RM30 ke RM25, 30 lah kata. Padan lah masuk museum. Sesuatu yang tuan-tuan tak akan pernah tengok dalam dunia. Museum pertama dalam dunia yang saya pernah tengok, saya tak tahu kalau ada di negara lain, yang dia buat sejarah. Dia buat replika besar. Kadang-kadang lebih kurang macam 2 meter kali 2 meter. Macam tu. Kadang 4 meter kali 4 meter. Besar. Museum besar. Setingkat ya. Tapi lapang. Lebih besar lagi saya ingat. 2 kali Masjid Jelutong ni. Panjang, besar. Dan dia selapis ya. Dia pasal besar tu pasal dia nak bubuh replika tu. Dia nak bubuh apa panggil? Model orang panggil. Orang buat bangunan yang kita tengok daripada jual. Ada flat-flat semua. Dia ada swimming pool. Dia ada kereta kecil-kecil tu. Model tu. Dia buat macam tu. Ambil unta, kuda. Nabi perang. Perang Uhud. Macam mana? Bukit tu tak mana? Tak mana Nabi mai. Tak mana orang mereka serang hendak belakang. Dia bawa lampu-lampu semua. Allah. Siapa belajar sejarah memang tengok. Allah. Masuk sebiji-sebiji lah. Emang sempoi. Kalau tanah dia buat dengan tanah, dia buat dengan tanah. Kita nampak betul-betul real benda-benda tu. Sejarah Nabi berhijrah daripada Mekah nak pergi ke Madinah. Dia tunjuklah trek asal lagu ni, dia bawa lampu merah. Merah putih tak ingat lah. Ada 2-3 lampu. Lepas tu trek yang Nabi lari. Yang Nabi pergi sebab dia nak bunuh. Mereka orang Quraisy dah utuskan Suraqah bin Malik yang pandai menjejak orang yang jejak kaki ni. Jadi dia pandai cari. Tu pun dia hampir nak berjumpa dengan Nabi dah. Nabi dah kelencong ni atas gua. Nama dia Gua Thur. Burung merpati mai. Dia buat sarang. Labah-labah pergi buat sarang. Burung merpati mai. Siap teluk Bila dia dah mai. Cuma Suraqah ni dia tak tunduk ya. Kalau dia tunduk, dia nampak lah kaki Abu Bakar dengan Rasulullah. Ni Allah Ta'ala pelihara. Dan kemudiannya, dia dah pergi, dia ikut trek yang dia ingat tak dapat jejak, dia ikut trek biasa. Rupanya Nabi pergi trek yang lain. Dan tuan-tuan boleh tengok nanti, kalau di museum tu, dia bawa lampu ni, tekan pula satu lagi lampu, okey, ni trek Nabi. Sebelah ya, tapi sebelah pun jauh ha. Memang tak nampak ha. Kalau naik kuda unta pun tak nampak ha. Jauh ha. So apa jambatan pertama, jambatan kedua lagu tu lah kot. Jauh jugalah. Kalau jambatan tu kita duduk tengah kita nampak lagi. Ni kita tak nampak lah. Pasal padang pasir ada naik turun bukit-bukit dia memang tak nampak lah. Jadi belah sana. Jadi jauh juga Nabi jalan belah sana. Jadi dia tak boleh dapat tangkap. Akhirnya Nabi tibalah di Quba. Dan sampai ke Madinah. Sejarah. Syok tengok dia punya sejarah dia.
Tapi yang bestnya, ada jemaah bila kita pergi, mereka sanggup, duit mereka ada. Kita kata bawa keluar lah duit sikit. Sampai ada jemaah yang pergi dengan saya kata jom lah, bawa keluar duit seorang 25 rial. Syarikat tak termasuk dalam package. Sebab saya package murah-murah mana boleh cover benda-benda tu semua. Kan? Jadi mereka kata, ada yang dah pergi dah, tapi tak mau masuk, sayang. Mereka tak tahu kepentingan kan. Mereka tak tahu kepentingan. Bila balik mai, Allah dengar orang duk cerita tu, dia alamak ruginya aku tak pergi. Sekarang dia tak pernah mikir kisah pun. Janji aku boleh dapat bumi Madinah, boleh pergi makam Rasulullah. Yalah, betul ya. Tapi kalau boleh pergi tempat-tempat sejarah macam ni, boleh membantu meningkatkan lagi keimanan bila kita belajar tentang sejarah Nabi Muhammad. Maka dia kata di sini pengajaran hadis, kaum lelaki digalakkan membantu kerja-kerja dalam rumah tangga, di samping tidak mengabaikan ibadah dan peranan di dalam masyarakat. Maka orang lelaki dia ada satu tanggungjawab. Tanggungjawab dia nak kena terlibat dengan masyarakat. Kalau zaman Nabi mungkin nak kena pergi perang, mungkin dalam nak menjaga agama, berdakwah, banyak kerja-kerja agama dia nak kena buat di luar. Orang perempuan dia tak terlibat dengan aktiviti kerja masyarakat. Jadi dia tak banyak benda-benda tu, semua dimainkan peranan dia oleh orang lelaki. Ya? Dimainkan peranan oleh orang lelaki. Bahkan dalam dunia sekarang ni, ada beberapa tempat dalam dunia mereka masih lagi kekalkan sifat seperti mana zaman Nabi. Kalau tuan-tuan ada rezeki, tuan-tuan boleh pergi ke Hadramaut di Tarim. Tuan-tuan tengok di Hadramaut ada satu bandar kecil nama dia Tarim. Di situ ada Darul Mustafa, tempat Habib Umar, kawasan-kawasan tu. Di kawasan tu orang perempuan tak boleh berkeliaran. Keluar semua pakai purdah, semua hitam gelap gelemat. Mesti keluar dengan lelaki. Dan dia ada pula market khas untuk orang perempuan petang dan sebagainya. Dan perempuan, orang lelaki tak boleh pergi masuk dekat. Boleh hantar, lepas tu duduk jauh. Oh bagus macam tu. Kita market belaga hangku. Sini makcik duduk jalan belaga pungkok, belaga bau. Sembang pimai-pimai, tengok hangku jegir sana jegir sini. Tengok aurat orang tu orang ni. Yalah nak buat macam mana kan? Tempat kita sekular. Jadi tengok macam mana mereka membina. Bukan macam tu je. Saya pernah jumpa tempat macam tu di satu tempat di Mesir. Nama dia Siwah, nama tempat dia. Di atas pada Alexandria lagi, sempadan tak jauh dengan Libya. Kawasan tu pun macam tu. Tapi dia kampung lagi kecil lah. Bila mai petang tu, mereka alau kami keluar. Dia kata ni time orang perempuan dah, lepas semayang asak. Pun mereka buat macam tu juga. Mereka kekalkan tradisi hukum Islam. Orang ni orang perempuan punya time. Nak beli-beli barang-barang. Kadang-kadang orang lelaki mungkin dia tak faham. Hal-hal nak beli-beli barang-barang ni perlu juga orang perempuan pergi. Tapi lebih banyak orang perempuan digalakkan duduk dalam rumah. Tuan bayangkan, apabila orang perempuan banyak duduk di dalam rumah, maka lebih kuranglah fitnah yang berlaku dalam masyarakat. Tapi nak buat macam mana? Nak kata pun serba salah. Nak kata pun serba salah. Dunia hari ni, keadaan di mana orang lelaki saja tak cukup, terpaksa orang perempuan keluar mencari nafkah. Antara negara yang hebat mempertahankan orang perempuan tak boleh bekerja di luar, iaitulah negara Arab Saudi. Arab Saudi setelah sekian lama orang perempuan tak dibenarkan bekerja. Hanya dibenarkan bekerja dua sektor sahaja. Sektor perubatan sebagai doktor ataupun nurse, ataupun sektor pendidikan sebagai cikgu, guru. Itu saja. Bahkan orang perempuan tak dibenarkan mengambil lesen memandu. Tak ada orang perempuan bawa kereta, motor lagi tak ada. Tapi baru setahun dua ni dibenarkan, diberikan kebebasan. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi di Mekah, dalam beberapa tahun dah, ingat dah 5 tahun kebelakangan ni, sebelum Covid tu saya pergi pun orang perempuan dah mula ada di kedai-kedai. Dulu-dulu tuan-tuan pergi Mekah, Madinah ni, tuan-tuan nak cari kedai-kedai orang perempuan menjaga, tak ada di kedai-kedai. Tapi sekarang boleh dikatakan bersepah orang perempuan. Tuan-tuan ni, tuan-tuan jalan raya, tuan-tuan tengok, tak ada orang perempuan bawa kenderaan. Semua orang lelaki. Jadi aman daripada fitnah. Tapi hari ni tuan-tuan, Masya Allah,
Sampai boleh jemput penyanyi-penyanyi daripada luar negara. Jemput Mak Saleh tu main nama Shakira. Pak Syekh tahu Shakira? Tak tahu? Buat tak tahu lah. Bukan Shakira ni anak mami mana, tak ada. Yang ni Shakira jangan duk tengok dalam YouTube. Tengok kan dia pening bala. Posa orang dia habis lingkup. Tolen je habis. Semua buka semua. Adik-beradik macam Madonna. Kalau tuan-tuan, alah saya tahu tuan-tuan bukan bagus terawak pun. Takkan memang tak pernah tengok YouTube ke televisyen ke apa ke. Bukan tak tahu langsung. Dia aja ya. Tahu juga. Semua saja macam nak main masjid ni. Dah buat-buat lupa. Saya bagi contoh ya. Saya pun bukan hari-hari duk tengok dia ni duk menari gelek, saya pun duk menari. Oh letih tu. Pergi mengajak balik menari gelek dia. Cuma nak abang itulah suasana. Boleh tak? Sehinggakan bumi yang penuh dengan keberkatan. Betapa sekularnya. Di Arab Saudi, tuan-tuan tak boleh cakap macam saya cakap macam ni. Siapa cakap macam ni, tangkap duduk dalam, hilang terus. Tak tahu duduk di mana. Imam Masjidil Haram bagi teguran dalam khutbah sikit ya kepada kerajaan dia. Mintalah pihak kerajaan untuk mengambillah satu langkah-langkah yang baik. Macam tu ya. Terus duduk dalam 4 tahun. Kalau tak silap saya. 4 tahun. Sampai lah ni tak keluar air. Kalau tuan-tuan tengok dalam hari Jumaat, dia ada satu khatib yang suara dia selalu dia ada. Dia ni baca khutbah Jumaat. Dan ni orang lain dah. Hilang dah. Dia pun keluar lepas ni serik tak ni cakap faham tak? Tak ni cakap leceh cakap lagi duduk dalam pula. Sebab 4 tahun, kalau duduk dalam 40 tahun jangan buat main. Kita bagus juga negara kita demokrasi ni boleh bersuara. Nak kata kat siapa boleh kata, tapi biar bagi kata bagi kena cara lah kan. Boleh lagi boleh masuk saluran-saluran tertentu. Habis-habis tak pun pergi cucuk YB parlimen mana-mana. Ambosat dalam parlimen. Dia tibai satu macam dalam parlimen. Pumpam gaduh macam budak tadika dalam parlimen. Dia boleh bagi tak? Tak bagi can kata hangku ya. Tapi sana tak boleh. Tak payah nak buat macam mana. Ada baik dia. Arab Saudi ada dia punya kebaikan dia dari sudut hukum hakam dia. Tapi itulah belakang-belakang ni ujian Allah bagi pada umat Islam. Kita punya harapan janganlah sampai benda-benda yang mencemarkan tanah haram ataupun hukum hakam Islam di tanah haram. Yang tu yang kita takut. Takut sekali lagi mai belakang-belakang dia buka pula untuk orang bukan Islam pula boleh masuk di tanah haram dan sebagainya. Sebab ulama tak berani bercakap. Bila bercakap, saya telefon pergi kat tok guru saya di Mekah. Apa isu macam ni? Tak tahulah. Macam tu tak berani cakap. Dia takut kita cakap ni tiba-tiba orang lain dengar apa dengan dia diam tak duduk situ. Dia nak bercakap, itulah saya pun tak tahulah apa. Macam tu ya. Dia nak ulas tak orang ni. Bahaya. Tapi itulah nak buat macam mana kita mengharapkan. Tapi adalah dia punya kebaikan dia. Kalau Mekah umpama Masjidil Haram umpamanya satu ketika dulu. Kata dengan tok guru saya di sana, dia kata tahun 70-an masih lagi tawaf di keliling Kaabah, ada asingkan laki dan perempuan. Orang laki dekat dengan Kaabah, orang perempuan jauh sikit. Dan ada tali. Keliling tu ada tali. Dan setiap macam sini pergi sana, tali tu ikat sini pergi sana. Tu sini pergi sana. Pusing bulat. Setiap satu tiang tu akan ada satu orang jenis macam orang Badui hitam ni, orang Negro orang Arab juga, tapi depan ni mungkin orang Afrika dan sebagainya. Depan ni besar-besar, tinggi, gagan, kena besar sikit, orang tak ni main rempuh. Depan ni duduk dalam situ, depan jaga. Depan halau, orang perempuan keluar daripada tali. Hanya orang lelaki saja. Belah kawasan dalam, orang perempuan duduk asing. Antara benda-benda yang sekarang kita boleh tengok perubahan demi perubahan, dah mula dah dicampur adukkan antara lelaki dan wanita. Macam-macam lah. Kalau dah sampai ibadat pun dah jadi macam tu, anda tengok kehidupan mereka betapa mereka duk mula menjadi sekular. Jangan tanya soal jubah serban. Bagi mereka ni, sebahagian di kalangan mereka, jubah serban ni adalah adat. Itu pemakaian mereka. Walaupun jubah serban ni asalnya adat,
Tapi bila Nabi dan para sahabat pakai, maka dia jadi sunnah. Tetapi bagi mereka dah biasa pakai lagu tu macam biasa ya. Sebab tu dia boleh pergi mana-mana tempat hiburan dan sebagainya, pakai jubah serban ke. Tapi dia buatlah main judi ke, pergi main perempuan ke, apa ke. Kita tak faham suasana. Kan, kita tak faham suasana. Akhirnya kita berkata, apa dah, memang dia buat benda tu tak betul ya. Dah lah nak buat jahat. Hang mencemarkan pula dengan pakaian sunnah Nabi. Inilah duk berlaku. Tapi dari satu sudut, di beberapa tempat, di sebahagian, bukan seluruh Yaman, tapi di beberapa tempat dalam dunia ni ada orang, dia mula duk buat dah. Dia mula nak kembali. Di Aceh, tuan-tuan kalau pergi di Aceh, seronok tengok di Aceh. Saya pusing Aceh ni, tak satu orang pun saya tak nampak orang perempuan yang tak pakai tudung. Semua pakai pakaian sopan. Bahkan dia ada 2 polis. Satu polis syariah, macam penguatkuasa MPP tu. Satu lagi, polis betul. Mereka ni akan jalan, bawa buku saman. Nampak duk couple apa lebih kurang, macam Queens Bay ni. Macam apa nama tu? Ocean View, mana duk merendak semua dia main. Macam ya, Assalamualaikum, main IC, sign. Pergi bayar saman. Begitu ya. Dapat tangkap zina, dia pukul di khalayak ramai. Wilayah Aceh. Ya, wilayah Aceh. Depa Aceh ni dia nak pisah daripada Indonesia. Dia bergaduh lama dah, duk perang dengan kerajaan Indonesia. Dia nak keluar. Macam mana selatan Thailand ada pemisah yang depa nak keluar daripada Thailand, Patani apa semua ni. Duk lawan. Macam tu juga Aceh. Tapi bila main tsunami, akhirnya depa buat perbincangan. Dia kata tak apalah, kita buat gencatan senjata, tak payah duk perang-perang, tapi dengan syarat hampa bagi wilayah Aceh untuk kami buat hukum hudud. Buat lah. Sampai sekarang pergi lah sekali-sekali jalan Aceh kalau dapat ada rezeki pergi. Itu saya buat rombongan pergi. Best juga, tengok suasana. Masjid-masjid hidup, kuliah subuh, kuliah maghrib. Sekali tu kami pergi kuliah subuh, doktor main ceramah pasal kesihatan. Bagus ya. Kuliah malam-malam pula, malam macam ni, malam-malam maghrib, ada orang volunteer bawa bas, van, masuk kampung, ambil orang, main semayang maghrib, duduk kuliah, lepas tu insya, habis semayang insya pergi hantar, free. Jadi kuliah maghrib, ramai orang. Best lah. Alhamdulillah saya pergi, dia parai di satu kampung tu, dia je panggil saya ceramah buat Maulidur Rasul. Kami sampai satu kampung, pukul gendang, pompang. Saya balun, pancung 3 suku ya. Sekali Penang tak Penang semua keluar. Standard lah. Pancung trademark, tak payah lari lah. Pancung tetap pancung. Faham tak faham belakang cerita. Dia pun duduk, Masya Allah, balik dia. Kan, kata dia, siapa seorang panggil aku ceramah kan. Tapi okey lah, kita cerita pasal Nabi apa semua, dia pun seronok lah. Sekali-sekala dapat jemputan daripada orang luar mai. Seronok hidup suasana agama tu wujud. Tapi puas hak mati pun ratus ribu baru nak insaf. Pulau Pinang mana ada mati, tempat kita mana ada mati ratus ribu lagi. Malaysia mana ada mati ratus ribu lagi. Baru sikit lah pasal Covid, tak cukup. Dia mau mati ratus ribu baru nak insaf. Ni tahu Covid berlambat-lambat semua meninggal ramai. Bukan tak tahu, tapi tak insaf lah masjid duk macam tu. Dia ingat kok buka lepas pada Covid ni kok nak main ramai, tak main lah. Melingkup hidup di mana tu kan, tak faham. Tetap juga tak main buat Google Meet lagu ni, lagi berlambak pada orang duduk dalam masjid. Buat macam ni ya, tumpang Cik dapat semangat tengok muka depan ni ramai-ramai. Kok ni buat ada, kira okey lah. Campur main 100-200 orang, kira okey lah. Kan? Sebelum nak buka ni, apa ni masjid bila nak buka? Apa ni? Semayang semua duduk jarak-jarak semua. Semayang semua duduk. Macam-macam komen. Geng-geng komen tak pernah main masjid pun. Sembang kari semua. Tahu sembang kari? Lah ni bahasa baru ya. Sembang kari. Khas untuk orang yang duduk di negeri Zimbabwe. Sembang kari. Tahu sembang kari? Kari lah, kari gulai. Pedas bukan lama, sat lah.
Angat-angat ti ayam. Saya mak apa masjid tak buka, apa masjid orang buka-buka tak main. Aduhai. Isu apa kena buat pengambilan masjid, pakak-pakak main. Masjid tempat orang Islam. Masjid pertahanan masjid apa-apa. Lepas tu hangat-hangat muat kari lepas tu sengak. Tinggal karu pulih lah. Tak kena kata. Kalau tak kata dia tak boleh. Tak mau nak berubah. Macam mana kata pun kita tak tahu. Bila apa nak panggil aku khutbah pancung sini pula Kuliah sikit orang. Khutbah Jumaat lah ramai sikit. Pujuk-pujuk depan main semayang balik dia. Panggil depan main balik. Bila nak main? Semua dah buka boleh dah. Boleh panggil dah. Tempat lain semua penuh. Ada pergi khutbah habis dah. Semua Pulau Pinang semua. Alhamdulillah tak ada apa sekatan dah. Cuma jagalah apa yang patut kita jaga. Baik, dalam hadis ni menceritakan tentang akhlak tawaduknya Nabi SAW. Tuan-tuan boleh bayangkan, dia adalah seorang penghulu manusia, penghulu dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Jangan cerita pangkat dia kod-kod level-level Nabi Muhammad ni level Perdana Menteri. Tak, dia bukan level Perdana Menteri. Level raja ataupun agung, tak, lebih tinggi lagi. Dia bukan level manusia-manusia biasa. Di kalangan para Nabi dan Rasul yang ada ratus-ratus ribu manusia ni, ratus-ratus ribu Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad ketua kepada Nabi dan Rasul. Nabi pernah bersabda, ada sayyidul mursalin wala fakhra. Aku adalah ketua kepada sekalian Rasul yang diutuskan dengan tidak membanggakan diri. Riwayat yang lain Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam. Aku ketua kepada anak cucu Adam, ketua pada manusia. Bahkan disebutkan sebagai Sayyidul Kaunain, penghulu, ketua, pemimpin kepada manusia dan jin, pemimpin alam dunia dan pemimpin alam akhirat. Lagu tu punya darjat yang tinggi di sisi Allah. Nabi Muhammad juga membantu kerja daripada keluarganya. Bantu. Tapi janganlah pula orang perempuan pergi ambil pula dalil ni. Nampak bang, ya ustaz doa abang. Orang lelaki kena duk bantu bini. Lepas tu duk pelekoh bini, lelaki hari-hari duk suruh masak, goreng. Abang bon dia tu macam dia duduk pegang apa tu yang asal kuku tu panggil apa? Mak Datin sengah-sengah duk pakai asah kuku tu. Macam yang asah kuku. Okey bang. Basuh pinggan bang. Bang, sapu rumah. Muat belantai. Malam sikit. Mana boleh buat lah. Jangan pula mengada-ngada. Walaupun jumpa hadis kata Nabi buat lagu tu, tapi bukan kerja Nabi hari-hari buat kerja lagu tu. Kalau dia buat kerja lagu tu, jenuh dia. Masa bila dia punya rehat, masa bila masa dia. Masa dia untuk nak buat amal ibadat, masa dia dengan keluarga, masa dia untuk dia nak duduk dalam masyarakat. Tetapi dalam kesibukan itu, dia masih lagi ada masa untuk bersama dengan keluarga dan juga melakukan hal-hal dalam rumah tangga. Itu menunjukkan sebagai satu motivasi dan sebagai satu pengetahuan kepada orang lelaki yang tak pernah ambil tahu hal-hal rumah, tak pernah sapu, tak pernah basuh kem baju, tak pernah bantu isteri lipat baju, tak pernah bantu isteri jemur baju, tak pernah bantu hal-hal dalam rumah tangga. Hanya membiarkan isteri semata-mata buat semuanya. Maka itu satu tindakan yang tak baik. Menyalahi sunnah. Masa-masa lapang yang kita ada, kenapa tidak kita bantu isteri? Kadang-kadang orang perempuan tidur tak cukup, lebih-lebih lagi ada anak-anak kecil. Lebih-lebih lagi ada anak-anak kecil. Maka kena pakat-pakatlah faham. Dia kalau faham dua belah pihak senang. Isteri faham tanggungjawab dia, dia buat kerja. Dia tak merongot. Dia tak ada pergi baca hadis ni kat laki dia. Bang, Nabi dah habaq hadis nombor 44 dalam Riyadhus Salihin nombor 43 ke 44. Nah, cerita macam ni dalam bab tawaduk. Tawaduknya Rasulullah. Dia tak ada lebih syarah macam tu kat laki dia. Dia faham sebagai isteri yang tu kerja dia. Tapi sebagai suami, dia faham isteri dia susah. Apa yang dia boleh bantu, dia bantu. Apa yang boleh dia permudahkan, dia permudahkan. Setengah orang ada harta banyak, dia beli kereta bagi bini dia supaya boleh bergerak sendiri.
Dia beli washing machine supaya isteri dia boleh mudah basuh baju. Dia beli peti ais, boleh simpan makanan. Dia beli segala peralatan dapur untuk memudahkan isteri dia untuk masak. Dia cari orang gaji supaya membantu isteri dia dan sebagainya. Itu bagi yang ada kemampuan. Tapi bagi yang tak ada kemampuan, pakak-pakak fahamlah. Bila lagi nak cakap, kita tak tahu siapa dia yang buat kerja di rumah ataupun tidak, paling-paling tidak, bagilah ada kerja juga, buat sedikit perubahan apabila kita belajar. Rupanya Nabi SAW ada masa dia apabila berada di rumah, dia membantu kerja perkara-perkara dalam menguruskan hal-hal dalam rumah. Berdasarkan hadis tadi itu juga, dia beritahu pengajaran hadis yang kedua, contoh pemimpin yang baik ialah mereka yang dapat melaksanakan tanggungjawab terhadap rumah tangga, dan dalam masa yang sama dia juga tidak mengabaikan tanggungjawab dia kepada negara. Kerja aktiviti di luar, dia balik, dia boleh tolong lagi rumah tangga dia, boleh bersih rumah dan sebagainya. Bantulah, bantu membantu ya, baru hidup harmoni. Hang tak payah beletiak, aku tak payah merongot, senang. Dia petua hidup bahagia ni senang, banyak boleh cerita. Orang dia kata semayang lah, apalah, memang yang tu semua memang wajib. Tapi jangan lupa, kalau di negeri Zimbabwe yang kita duduk ni, senang ya, petua dia senang ya. Bini jangan mulut banyak, jangan duk beletiak, laki jangan naik kaki tangan, selesai, habis. Tapi yang jadi masalah, bini mulut banyak, duk ajak tok laki pula, yang tu tak kena, yang ni kena buat, yang tu tak kena, yang ni kena duk buat menjadi macam budak-budak tadika, duk ajak, laki dia ni naik tu macam yang angin, dia kata hantar aku keturunan apa? Itu dia. Faham tak? Ni keturunan Raja Kapur, jadi dia ni pun dia kata, awak ingat abang yang keturunan Raja Kapur, saya pun hantar hang jebat, habis ya. Kan, esok lusa dia duk pejabat agama, minggu depan duk mahkamah syariah, selesai ya. Balik kampung, baru ni main satu hamba Allah nak main jumpa, dia kata nak main buat rawatan, nak main jumpa lah. Saya kata tak apalah, main jumpa dia di pusat rawatan saya, tak apa masalah. Dia nak cerita, dia kata dia baru ni dia macam mana ke apa kan, bini dia lari balik kampung. Itu saya tak boleh tolong. Saya nak buat ke? Apa yang saya nak boleh buat? Tak boleh buat apa? Susah nak cakap, takkan saya nak pergi jampi serapa kot. Saya tak boleh buat apa, maya hajat lah kot. Bini dia dah tertutup pintu hati, kita nak buat macam mana? Bini duduk di rumah, sebat 3 suku maut, siap pun keluar tali pinggang lagi, balun bagi, kot lah balun kot ekor, balun kot kepala tu, pergi jahanam bini. Kalau kita boleh jaga, insya-Allah mudah-mudahan kekal harmoni rumah tangga. Ini contoh rumah tangga Nabi Muhammad, tawaduknya Nabi SAW. Pernah satu ketika Nabi berkahwin dengan seorang perempuan, saya tak ingat nama dia. Dalam sejarah diriwayatkan ada 6 perempuan yang diceraikan oleh Rasulullah. Jarang orang cerita, tetapi kita perlu juga tahu, khususnya bagi manusia yang dalam kehidupan dia pernah terlibat dengan alam perceraian, bahawa Nabi SAW juga pernah menceraikan isterinya. Satu ketika Nabi berkahwin dengan seorang wanita. Wanita ni dia tak suka kahwin dengan Nabi Muhammad. Dia ni keturunan bangsawan. Nabi Muhammad pun tak kurang bangsawan ni, maksudnya anak pemimpin, anak keturunan mulia-mulia. Keturunan Quraisy ni dikatakan keturunan yang paling mulia di kalangan masyarakat Arab. Sehingga kan seluruh Jaziratul Arab, kepulauan Arab, dunia Arab ni kalau sebut Quraisy, semua orang tahu mereka ni keturunan hebat, keturunan tolong orang, keturunan mulia, keturunan mereka banyak dilantik menjadi pemimpin sebab jenis-jenis orang yang berwibawa, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang dipandang mulia dalam masyarakat. Nabi lagu tu punya hebat punya keturunan, nisbah pada keturunan. Bila Nabi berkahwin dengan orang perempuan ni, kahwin cara elok, bukan paksa apa semua, tak ada. Apabila Nabi dia balik, dah angkat nikah apa semua, Nabi sentuh dia kuih tangan Nabi, dia kata, layakkah orang yang bertaraf hamba pegang orang bertaraf bangsawan?
Sebab Nabi kan kawan dengan orang miskin. Nabi itu mulia keturunan, tapi dia punya nak hina Nabi. Akhirnya Nabi keluar daripada rumah dan Nabi pergi kepada para sahabat, dan Nabi bagi tahu sahabat, tolong Sa'ad bawa dia balik pergi rumah mak pak dia. Cerai. Wa an Abi Rifa'ah Tamim ibni Usaid radhiyallahu anhu qala intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthub faqultu ya Rasulullah rajulun gharib jaa yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu faqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها رواه مسلم. Diriwayatkan daripada Abu Rifa'ah, nama dia Tamim ibni Usaid radhiyallahu anhu, katanya, ketika aku sampai kepada Nabi SAW, baginda sedang berkhutbah, lalu aku berkata, jadi boleh jadi khutbah yang dimaksudkan di sini sedang berceramah lah, sedang menyampaikan majlis ilmu. Sebab tengok dengan keadaan tu bukan khutbah Jumaat. Lalu Nabi sedang berkhutbah. Lalu aku berkata pada Nabi, dia bisik dekat Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, ada orang asing yang tidak dikenali datang untuk bertanya mengenai agamanya, yang ia sendiri tidak mengetahui agama apakah yang dianutinya. Dia main tanya pasal agama dengan dia pun tak tahu agama apa, pun tak tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan khutbahnya, berhenti Sa'ad. Lalu datang kepada aku, lalu dibawa akan sebuah kursi untuk baginda duduk di atasnya. Baginda pun mula mengajar kepada aku perkara-perkara yang berkaitan dengan agama yang telah diajarkan oleh Allah kepadanya. Baginda kemudian menyambung semula khutbahnya hingga selesai. Tu dia. Maka Nabi SAW melihat, boleh jadi sahabat ni semua di kalangan orang yang dah beriman. Ni peluang nampak ada orang boleh masuk Islam, boleh cerita kepada dia tentang agama. Nabi melihat kepentingan dakwah, maka akhirnya ditinggalkan Sa'ad, mungkin 5 minit 10 minit cakap tentang Islam, yang akhirnya dia tu pun masuk Islam. Apa dia nak bagi tahu dalam pengajaran hadis ni? Dia nak bagi tahu, kata, kadang-kadang kita ni, Nabi ni satu manusia hebat. Walaupun satu manusia hebat, ada masanya dia boleh melayan orang-orang biasa. Dia pergi melayan, dia boleh jumpa dengan orang, selagi benda tu dilihat sebagai ruang-ruang yang berdakwah. Kita kadang-kadang tak maaf lah kan, nak tegur orang pun susah, tambah-tambah pegang jawatan sikit, baru pegang JKK, naik motor pun melenggak dada pergi depan, baru JKK kan, baru wakil masyarakat kampung lah, belum lagi masyarakat yang melibatkan yang lebih besar. Tengok dia kata dalam pengajaran hadis, Islam menyuruh umatnya supaya memuliakan tetamu dengan melayani mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Cara yang sebaik-baiknya, layan. Walaupun dia main seorang, pi layan. Tapi tengoklah nak layan pun kan, layan benda yang boleh layan lah. Dekat mana yang kita boleh cerita, kita cerita. Tapi kadang-kadang ada pula yang benda kalau dia memang betul-betul dia tak faham, main nak belajar, dia tanya, okey lah, senang tanya. Tapi kalau main hak jenis yang waya putih susah. Hak tu kita jenuh layan. Kita duk cerita lagu ni, dia main konau ni. Kita main cerita lagu ni, dia bukan main nak tanya soalan, dia main nak berdebat, dia main nak berhujah. Oh, kalau jenis lagu tu payah lah. Yang tu jenis tu payah. Dia bukan main nak tanya soalan, dia bukan main nak main mengaji, dia main nak tengok kat mana ilmu ustaz ni. Kalau ada asal ilmu pandai, pergi mengajar balik lah, tak payah main mengaji. Dia
Tak payahlah main nak. Mana ada manusia semua orang pandai semua-semua. Ada mungkin dia tahu tani sikit, dia cerita apa yang dia tahu. Benda dia tak tahu, dia tak cerita. Tapi ada orang passion lagu tu. Dia nak mengajak benda, orang main mengajak pun, lepas tu dia mula, tengok dia mengajak, dia bukan ada ilmu, dia sembang ya. Semua sembang terbang, sembang kari ya. Yang kedua dia kata, para pemimpin dan pihak atasan hendaklah mengambil berat serta segera mengambil tindakan kepada masalah yang dihadapi oleh seseorang, lebih-lebih lagi berkaitan dengan soal keagamaan, melibatkan masyarakat kita murtad ke, melibatkan masyarakat kita rosak akidah ke. Bukan kerajaan dia tak ambil tahu, tapi kadang-kadang perlu ditingkatkan lagi. Dalam negara kita bagui, ada jabatan yang menguruskan soal haji dan umrah. Ada jabatan, kita sebut jabatan lah senang, ataupun bidang-bidang dalam negara kita. Ada jabatan yang menguruskan soal zakat. Ada jabatan juga yang ambil tahu soal puasa. Ada orang puasa bulan Ramadan. Ada orang tak puasa, main tangkap, main bagi nasihat. Ada juga. Tetapi belum sampai kepada peringkat yang lebih hebat, di mana ada orang jaga dari sudut semayang. Semayang ni tuan-tuan, bila sampai waktu semayang, apa salahnya kalau tiba-tiba orang buat pasar malam dekat dengan surau, dengan masjid, tiba-tiba dah masuk waktu solat, bagi arahan kepada semua peniaga-peniaga di pasar malam supaya berhenti seketika. Isya tak apa, sebab Isya waktu dia panjang. Maghrib ni waktu dia pendek. Hang lambat sikit dia kita lepas maghrib. Maka kenapa tidak boleh kita tutup saat 15 minit? Tak payah lama, 15 minit. Untuk orang pi wuduk 5 minit, semayang 5 minit, bersiap jalan pi main apa lebih kurang sikit 15 minit. Tutup saat 15 minit. Di Kelantan dia berkata, saya tengok dalam YouTube. Dia mungkin tak tahu semua tempat ataupun tidak. Macam di Indonesia pun ada di beberapa tempat. Bila waktu Jumaat, ada baru-baru ni daripada edar video-video. Tapi tempat kita belum lagi dapat diamalkan. Bila masuk waktu solat, pegang hela, kan? Tuan, waktu masuk waktu solat, tutup. Yang ni yang senangnya pihak pengurusan tu lah, yang urus pasal malam tu. Depa ni kalau jenis orang mengaji, faham agama, depa tiba apa? Pergi ambil. Kami bagi tahu lah, nanti waktu maghrib kena berhenti lah 15 minit. Dalam 15 minit tu kami buat rondaan. Kalau buka juga, maka minggu depan tapak untuk cik tak dapat. Mau buat kering-kering lagu tu lah. Barulah esok minggu depan dia menjaga ikan kering. Dah kena buat lagu tu. Siapa lagi nak buat? Tapi kita tak buat. Kesian mereka nak menjaga. Kesian kat mereka, mereka masuk neraka lagi kesian kat mereka. Bukan tak boleh buat, boleh buat. Kalau dia orang bukan Islam, kita suruh dia menghormati agama Islam. Sebab dalam buku Perlembagaan Malaysia, fasa 2, muka surat nombor 2, dia kata Islam agama persekutuan tanah Melayu. Ini bermakna bumi yang kita pijak ni agama dia satu sahaja, agama Islam. Dengan tidak menafikan orang lain boleh beramal dengan agama dia masing-masing. Dia kata lagu tu statement dalam buku perlembagaan. Tuan-tuan rakyat Malaysia, tuan-tuan ada tak buku perlembagaan di rumah? Beli buka tengok. Beli buka tengok. Maka sepatutnya orang bukan Islam, bila dia mai ke tempat yang majoriti adalah orang Islam, dan kita yang meletakkan undang-undang tu, bagi tahu tak apalah nyonya lah, you tunggu saat 15 minit, you rehat-rehat lah, you makan. Dah dia tak pergi semayang. At least jadi satu dakwah orang bukan Islam. Tengok bagus orang Islam, semua berhenti pergi semayang. Tapi itulah, tengok dengan perangai orang Islam pun orang jadi meluat dalam masuk Islam. Baik orang bukan Islam pun dia pun boleh semayang. Bangun pagi-pagi, angguk-angguk, geleng-geleng, tunduk-tunduk, pergi kerja. Balik petang, angguk-angguk, geleng-geleng, tunduk-tunduk, dia semayang tak sehari 2 kali sekurang-kurangnya. Kan? Kadang-kadang tengah-tengah duk kerja tu dia boleh pergi semayang lagi. Kan? Dengan cara dia lah. Orang macam ni pastinya apabila dia masuk Islam, dia lebih baik daripada kita. Dia lebih baik daripada kita. Sebab tu kadang-kadang kita tengok mu'alaf, baguslah rajin buat amal ibadat.
Pasal apa? Mereka sebelum masuk Islam, mereka kaji tentang Islam. Mereka bukan masuk Islam pasal orang Islam, tapi mereka masuk Islam adalah disebabkan kerana mereka mengkaji kesempurnaan yang ada pada Islam. Ulama kata, kalau lihatlah perangai orang Islam, orang takkan masuk Islam. Tapi yang bagusnya pasal Islam ni adalah sebuah agama, maka bukan melihat kepada penganutnya, tapi melihat kepada ajaran agama itu sendiri, melihat kepada kesempurnaan, menyebabkan orang tertarik dengan Islam. Walaupun majoriti yang masuk Islam di tempat kita, di tempat lain cerita lain, di tempat lain banyak masuk Islam kerana kesempurnaan Islam. Di tempat kita banyak orang masuk Islam, majoritinya kerana nak kahwin dengan orang perempuan Islam. Sah Islam dia, sah, tapi tak sempurna. Pasal apa tak sempurna? Pasal dia tak faham tentang Islam. Dia masuk Islam, dia pun tak semayang. Pasal apa? No, bini dia pun tak semayang, dengan rambut kala mala, dengan mendedahkan sana, mendedahkan sini. Dia kata, weh, dalam agama aku pun tak terang macam ni masa aku duduk bukan Islam. Tengok hampa lagi dahsyat no? Fitnah tu kepada agama. Ini pengajaran. Dia suruh para pemimpin dan pihak atasan hendaklah mengambil berat serta segera mengambil tindakan kepada masalah yang dihadapi oleh seseorang, lebih-lebih lagi berkaitan dengan soal keagamaan. Maka kita ni pun macam tu juga. Kadang-kadang kesempatan-kesempatan yang ada, walaupun kita ada contohlah dia berkorang macam ni lah, kita tengah ada satu majlis, kita boleh tinggal. Pasal apa? Kita melihat kepada ada kepentingan-kepentingan agama, terpaksa melayan orang perseorangan yang kadang-kadang dilihat benda-benda tu mendatangkan keuntungan kepada Islam. Bukan keuntungan peribadi lah, keuntungan kepada Islam. Ya, sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun boleh hantar orang pergi ada kalanya dia sendiri yang menangani isu yang melibatkan individu. Kadang-kadang Rasulullah dihantar sahabat untuk handle beberapa masalah yang melibatkan masyarakat ataupun individu. Tetapi ada ketikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia handle sendiri walaupun masalah tu bersifat individu. Tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman. Ni semua hadis yang berbeza-beza keadaan. Tadi mula cerita pasal hal rumah tangga. Dia ambil tahu juga, dia sapu apalah, bersih rumah lah, apalah. Sikap tawaduk dia. Yang kedua hadis, dia pemimpin, tapi dia ambil tahu juga benda-benda yang bersifat individu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, Nabi, di zaman Nabi okey lagi, di zaman Umar Al-Khattab, disebabkan ada kadang-kadang tak boleh nak harap sangat kepada pemimpin atasan. Umar Al-Khattab sering keluar ketika dia jadi khalifah, Amirul Mukminin. Malam-malam dia akan keluar menyamar bersama teman karib dia Aslam. Dia akan keluar untuk pergi tengok sendiri dalam masyarakat, adakah pemimpin-pemimpin bawah daripada dia buat kerja ataupun tidak. Dia keluar, dia pergi tengok. Dia tak harap. Sebab tu payah nak dapat pembohongan, penipuan, kan? Tapi hari ni tuan-tuan pemimpin, ni kalau bawa keluar cerita ni memang leceh, kan? Tender-tender, projek-projek yang diberikan. Kadang-kadang macam contoh tengok jalan. Saya tak payah cerita benda lain. Tuan-tuan tengok jalan tar sudah. Hari ni bubuh, esok korek. Saya pun tak faham. Takkanlah tak ada perancang bandar. Macam di Singapura, saya pernah kerja kontrak bujang-bujang di Singapura. Setiap bangunan jalan mesti ada kaki lima yang luas. Semua laluan wire, current, elektrik, piping, air, semua ada dalam tu. Dia dah ada perancang. Ni tuan-tuan tengok, dia baru mai. Tahu-tahu saat lagi ke bila esok lusa mai pula member mana pula pada potong jalan. Lepas tu jadi berombak mai. Loh, awak jadi macam tu. Kadang-kadang di setengah-setengah tempat
Baru je bubuh jalan, tiba-tiba rosak jalan. Kualiti tar, kualiti jalan. Kadang grade-grade yang digunakan. Buat projek yang bersifat kemasyarakatan, tipu dia punya grade-grade dia. Grade-grade konkret dia dan sebagainya. Klaim yang mahal tapi ambil yang murah. Nah, ini berlaku dalam masyarakat kita. Kan? Tak payah cerita tuan-tuan. Saya buat ada CJ kontraktor pun tak buat. Saya buat dah. Ambil lah itu. Pergi tengok malas tak mau. Terlibat dengan benda merepek belambak. Tak suka. Syubhat banyak. Tak berminat. Saya pun pergi lah kursus PCIDB. Macam yang bancuh simen semua. Kena pula itu model konkret. Macam yang pakai boot-boot semua. Orang tak apa kena. No pergi no. Kedah. Bancuh simen. Buat konkret. Ambil sijil. Kelas F. Konon jadi kontraktor lah. Tengok-tengok dengan dunia ni. Ya Allah. Susah. Bukan tak ada. Susah. Tambah-tambah berkawan dengan orang-orang macam ni. Betul. Susah Ustaz. Kehidupan yang banyak dengan pembohongan. Sebab tu kita boleh tengok sepatutnya setiap tender keluar daripada kerajaan, sepatutnya rakyat menikmati benda-benda tersebut elok, tahan lama. Di beberapa negara kadang-kadang botar sampai 5-10 tahun jalan tak rosak. Jalan elok, susah nak nampak lubang. Tapi tempat kita jangan hujan turun saya. Selamat. Tak payah cerita, semua duduk dalam poket kalau cerita pun. Tapi itulah hakikatnya, cukuplah kita cerita sikit-sikit. Mana dia manusia-manusia yang amanah di zaman ini? Bagi kita cakap banyak, semua orang duduk dengar sekarang. Mana dia manusia yang ada amanah di zaman sekarang? Yang betul-betul nak buat kerja. Bukan lelaki ya, perempuan lelaki mau jadi biasa, tak ada apa. Boleh hidup menterkedarah benda-benda haram macam ni. Macam ni membesar, membelah anak bini keluarga. Sila-sila hari bulan duit tu ambil siap pergi umrah je. Nak cuci duit bagi bersih kononnya. Duit daripada sumber yang haram, kemudian pilah nak bagi cuci, pergi buat haji, pergi buat umrah. Dia tak tahu bahawasanya amal ibadat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Main atas meja, bawah meja, tepi meja, baling kot sana sini, ulok sana sini. Macam tu hidup. Budaya rasuah. Sehinggakan ada orang asing yang buat senarai negara-negara yang terlibat dengan rasuah. Mereka meletakkan negara kita antara negara-negara yang duduk di ranking-ranking atas. Yang bestnya, negara macam New Zealand, negara macam Mak Saleh ni, antara negara yang hampir-hampir 0% dia punya rasuah. Tapi negara yang majoriti orang Islam, tambah Arab, jangan cerita. Mana ada free? Apa-apa benda pun tak ada istilah free. Arab kata apa? Kullu haga fulus, mafish maganan. Orang Mesir kata, semua duit, tak ada istilah free. Aduh. Sampai kita pun tolak baru turun daripada airport Jeddah. Kita pun duduk jalan ni. Lepas tu nak pergi ambil beg kita, dah cop, dah beratok, dah lama beratok cop ni. Kedebung. Dia bagi orang dia yang pergi dulu, dia suruh kita beratok. Padahal kita tetamu, hormat tetamu dulu apa sepatutnya. Hantar belajar lah. Hantar sepatutnya utamakan orang hang. Hampa tuan rumah, kami tetamu. Utamakan tetamu. Tak apalah, satu hai halal bila. Kita pun gedebung, beratok ambil. Suruh tengok muka, jegir, bawa 4 jari, 5 jari, tinggal tapak kaki tak ambil bawa kat dulu tu. Saya ingat depan-depan ni begitu lah. Dia buat flying kick. Tunjuk tapak kaki yang muka dia. Pelik-pelik memang. Masuk negara kita pun tak ada buat lagu tu. Tak apalah, baby lah. Halal. Kita pun masuk. Turun nak pergi ambil beg. Nampak beg kita semua duk ada tepi tu dah. Dia duk tunggu lah. Haji. Dia ambil semua. Okay. Kita tolong. Tak apa, mai. Haji, mai saya tolong. Mana beg? Dia buat kelang kabut. Kita buat, yang ni. Allah bagus lah, Mak Haji tu kata. Allah bagus lah Ustaz. Dia tolong ambil. Bagus Mak Haji. Siap duit. Cuma dia duk tunggu, mak kelapak duk tunggu.
Oh dia tak dia kata dia nak tolong. Tanya dah. Mak Haji tu pergi tanya. Tanya. Dia kata apa? 30 rial. 50 rial. Angkat beg tang tu buat troli tu ya. Troli pun kena bayar. Airport kita tak kena bayar. Airport dia pun kena bayar. 3 rial, 4 rial. Dah lah troli macam apa Troli kita di KLIA gila punya bagus. Besar ke debak yang boleh buat 4-5 orang boleh buat. Apa main troli dah lah kecil besar tu 3 rial. Kita turun-turun bas pergi duk urus orang kena bayar pula berapa semua. Dan makcik-makcik ni pula dia tak tahu, dia ingat macam dia ambil free. Kita bas ada 44 orang, katalah 44 orang. Okey 44 ustaz, seorang satu ustaz. Seorang satu. Syarikat tak bagi duit RM3 satu. Kolek pula tiai. Lepas dia terbakar gitu ya. Lepas tu pergi ambil pula troli mai. Lepas tu dia mai. Dia kata tak payah troli. Hampa jalan lenggang ya. Ambil semua aku bawa mai. Nampak dia ada apa panggil bagi ya, panggil kereta tu kan. Yang jenis bagilah kereta tu ni dekat padang golf tu. Dia main dengan kereta tu, troli dia main dengan satu sangkak besar. Dia kata tak payah, bubur semua masuk dalam ni. Kita boleh ingat macam okey. Dia kata pasal hang Syekh, dia kata ada janggut macam ni, dia kata aku bagi murah kat hang, lebih kurang 450. 450 rial dan dekat 600 rial duit kita lah ni. 600 ringgit duit kita. Lalas saya kata apa? Tak apa, aku heret tak apa. Depan tu ya. Mana ada free? Pi lah tengok. Hampa tak, tuan-tuan pi orang urus. Tuan-tuan main duduk tempat saya yang duduk urus ni. Tengok memang ser dia. Tu tak kira lagi yang dekat apa-nama? Yang dekat nak masuk ke terbang apa-nama? Dekat kaunter tiket Allah, gila rasuah. Saya betul-betul saya pergi Mekah, saya pergi balik, saya menangis betul-betul. Pasal apa? Tak payah tuan-tuan. Ni saya cerita tu terang ya tuan-tuan. Kita dah habaq setiap orang 30 kilo. Ni kira bagasi banyak sikit lah. 30 kilo. Tuan-tuan tahu seorang tiba balik macam mana? Dah 30 kilo hampa nak beli apa? Hampa beli buah kurma pun saja dah 50 kilo lah. Kurma, buah tin, buah zaitun, buah segala macam buah delima, gal-gal punya. Kacang. Padahal sini pun duk jual merah Said ada kacang cerdik. Dia tak mau kacang Mekah punya. Macam dah tumbuh kat sana kan. Lepas tu orang cerdik dia pergi beli dekat Maidin ni senang. Maidin merah Syahid settle. Balik bawa katil. Bawa katil pergi umrah. Cik tu macam balik lenggang. Balik lenggang tarik bawa katil pula. Kepiah ada, doaik. Macam yang beda orang sikit. Sampai dulu barang. Tidak mau tahu. Magic punya. Lepas tu, dah makcik-makcik ni pasal apa? Dia pergi sana, dia tengok gelas minum air zam-zam, comel-comel. Ada cat sikit macam gambar Kaabah, yang tu pun beli. Talam sikit pun kena beli. Pasal ada apa? Pasal ada Kaabah punya pasal. Talam Kaabah. Padahal semua buat di China. Faham tak? Lepas tu apa lagi? Cerek jual murah tu ada berlambak. Dia beli cerek, beli main. Tak nak buat air zam-zam. Buat air zam-zam. Zam-zam malah kazam Lepas tu semua dia angkut. Kalau cerek, kalau nasib baik lah tak jumpa pinggan mangkuk besar-besar kan? Apa nama pinggan mangkuk dia kata itu kan? Apa? Wah, itu Arkopal zaman dulu. Ni baru memang orang ni pada abang nanti PO apa dia? Apa nama? Melano apa? Kena. Tak kira lah apa nama apa. Porek. Korel. Dia naik pula supermarket, dia jumpa korel pula. Ni korel Mekah punya. Jahanam. Dia angkut balik pula dengan korel, dengan banyak korel semua. Lepas tu sampai, dia ni 70, dia ni 150 kilo. Yang aku ni lah pergi duduk lah dengan dia tu, dia duduk termenung. Syekh. Dia duduk ada. Sagi Bangla tu main. Dia kata tak apa. Dia kata, dia cakap Arab lah. Dia kata ini, dia kata, kadang-kadang dia pandai cakap Melayu. Dia kata ini tak apa, you pergi semua collection seorang sikit. Mari main. Tak awak
pula kat dia ni. Dia kata, berapa? 1,500 rial. Allah, pi jahanam. Mana nak cari ni? 1,500, pi kotek aku punya kutip pula. Dia ni 30, dia ni 50, dia ni. Allah, pening kepala otak. Mai pula bagi dekat bangla tu. Tu macam yang mai kau tepi. Haji. Sana. Sekejap pergi pula duduk belakang tiang. Tu macam yang suar kat bawah ni. Okey. Haji, halal lah. Halal. Dia malam sikit halal. 1,500 tu halal. Kita pun Allah, pening kepala otak. Lepas tu dah semua dah settle kan. Sekejap lagi nampak dia duduk pi, dia duduk bagi bedak dia tu sikit, dia sikit. Tapi yang mereka boleh bedak. Yang untuk yang kaunter yang ada calik-calik ni tak boleh bagi dulu tu. Yang tu semua sembunyi. Dia tu ni makan besar lah. Lepas tu settle lah. Okey. Cepat. Dia tu pun tadi dengan muka tu macam yang garang ni, yang pegawai tadi ni. Yang semua duk tengok, tak boleh. Cik, lah ni tak tahu lah. Okey. Cik, masuk. Memang jahanam tu ya, Arab ni. Oi, rasuah. Kita pi umrah, pi tawaf, duduk depan Kaabah menangis. Ya Allah. Duduk di Masjidun Nabawi dekat Raudhah menangis, ya Allah. Pi duduk di Multazam menangis. Balik simpan semua pahala kat airport, bayar rasuah, balik mai. Dahlah, ini yang duk berlaku. Inilah hakikatnya yang duk berlaku. Nak jadi satu cerita satu hari. Saya kalau pergi Mekah, saya mesti beli kilo. Saya naik Air Asia, saya beli kilo. Sekali tu saya beli 150 kilo asing. Murah sikit dalam berapa ratus ya. Beli asing 150 kilo. Pasal saya nak beli kitab pun balik. Saya beli kitab berjilid-jilid apa-apa yang tak ada rujukan, beli. Sana ada kedai kitab besar di Madinah. Hala balik, saya kira saya bungkus asing. Alhamdulillah lah, lebih kurang kilo macam tu ya. Ikut saya punya kilo lah. Tapi tak upaya juga. Lalas sekali, semua orang tak lepas. Dia heret saya punya masuk, dia heret semua orang punya masuk. Dia kata main duit. Tak ada, hang tunggu kat sini, nanti kami bawa keluar di bawah. Kat mana dia kata. Allah, kita pun jadi susah balik. Lalas buat collection, terpaksa bayar rasuah. Tak tahulah bila rasuah ni nak habis. Takkan habis. Dia jadi macam satu lumrah, kewajipan dah, memang kena buat. Kalau hang tak buat, benda ni tak selesai. Tak ada duit kopi, duit teh, duit apa semua, tak ada. Baksis, orang Arab panggil baksis, duit kopi. Tambah muka saya ni tuan-tuan, memang familiar gila kalau kat airport tu. Kita setahun 2 kali duduk pergi. Lepas ni kenal, tengok Haji, Allah kata. Dia panggil Haji tu, dia duduk nampak RM semua nak melayang pergi kat dia. Allah, kira dia sendiri pakai kelubung, kadang-kadang tutup. Aduh, Allah, sekali dia nampak aku. Dia memang nampak muka kita, dia tahu dia memang ini memang kenduri besar. Mampu dia. Kadang-kadang rasa macam malas nak urus dengan orang pergi. Baik aku duduk sengah-sengah, aku pergi umrah, hampa mau duit aku bagi, aku tak tahu. Tapi tak tahu, terlibat juga aku, kita bagi kan. Beli barang ikut kita punya kilo, senang. Na'udzubillah. Tak tahu. Balik istighfar, minta ampun banyak-banyak. Baca lah. Sepatutnya pihak para pemimpin jadi macam mana Nabi Muhammad. Dia turun, dia ambil tahu. Pernah satu ketika Rasulullah mengutuskan seorang sahabat nama dia Amr bin al-As. 5 minit lagi. Mengutuskan sahabat nama Amr bin al-As untuk menjadi gubernur di negeri Mesir. Amr bin al-As dah jadi gubernur di Mesir. Pada satu hari Amr bin al-As balik ke Madinah ziarah Rasulullah. Dia pergi atas urusan kerajaan negara. Rasulullah lantik dia jadi gubernur. Dia pergi di sana, setelah sekian lama dia balik. Dia bawa balik macam-macam hadiah sebagai seorang pemimpin ketika dia berada di sana. Dengar cerita ni elok-elok. Tiba-tiba dia mai jumpa Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, ini untuk Rasulullah, ini untuk, kira lebih kurang macam untuk Islam lah, untuk negara Islam, ini untuk negara, dan ini untuk saya. Ini untuk Rasulullah, ini hadiah orang bagi, ini untuk negara, ini untuk saya.
Ini untuk Rasulullah, ini untuk negara, ini untuk saya. Rasulullah duduk dengar ya. Tiba-tiba Rasulullah pancung tu Lala tu juga pancung. Habis dia cakap, Rasulullah kata apa? Rasulullah bahasa dia macam ni. Lihatlah wahai manusia, ada manusia yang apabila dia pergi, kita hantar dia sebagai seorang yang diberikan amanah mewakili Rasulullah, mewakili Allah dan Rasul untuk menjadi pentadbir di sana. Akhirnya dia balik, dia kata ini untuk Rasulullah, ini untuk negara dan ini untuk dia. Layakkah untuk dia? Tunduk Amr bin al-As. Hari ini yang menjadi pemimpin, pi rasmi sana, pi rasmi sini. Orang bagi plak, orang bagi frame, orang bagi apa hadiah-hadiah. Orang bagi keris, orang bagi tengkolok, tak kira lah apa benda pun. Orang bagi macam-macam sebagai seorang pemimpin. Semua itu adalah harta negara, bukan harta peribadi. Esok dia pencen, esok dia berhenti, dia tak boleh ambil semua tu. Sebab bukan dia punya, bukan kau yang punya. Itu dia. Itu dia. Tapi hari ni dia punya. Bukan hak dia punya, dia punya. Orang punya pun dia punya. Negara punya pun dia punya. Semua dia punya. Bukan semua pemimpin lagu tu, tapi ada pemimpin lagu tu. Bahkan nak jenis hadiah-hadiah ni berlambak. Dia kata masa dia jadi pemimpin, orang bagi kat dia. Orang bagi kat hang pemimpin sebab hang pemimpin negara, mewakili rakyat. Maka benda tu bukan hang punya. Kalau hang tak duduk di jawatan tu, orang tak bagi kat hang, maka hang tak boleh ambil. Benda tu bukan hang punya, pasal hang duduk di jawatan situ, orang bagi kerana itu, maka tak boleh ambil. Ni yang Rasulullah marah Tidak ada amanah. Dia boleh kata ini untuk Rasulullah, ini untuk negara, ini untuk saya. Tak ada istilah saya. Hang bekerja mewakili siapa? Kalau hang tak pegang jawatan tu ataupun mewakili siapa-siapa, orang bagi dah kat hang benda tu. Orang tak bagi kan, tak boleh ambil. Apa dia? Tak boleh, tak boleh. Gaji dah dapat. Ini yang jadi susah ni, orang tak faham. Sebab tu bagus bila tengok gambar P.Ramlee, tiba-tiba kawan tu main nak hantar surat, posto. Dia panggil apa? Dia kata apa? Dia ajak makan kan? Tak ingat gambar P.Ramlee? Posto main hantar. Masa tu dia kaya main makan kan? Dia kata apa? Tak boleh, rasuah. Hantar surat, suruh makan tak boleh. Yang tu satu P.Ramlee dah bagi tak mau sedap tak tahu. Dia dah camdek dia dah P.Ramlee tapi tak faham bahasa P.Ramlee punya P.Ramlee lagu tu. Dia buat filem. Ambil tahu tapi tak mau ambil tahu, dia gelak. Hang duk buat kerja lagu tu. Kan? Ni sebagai peringatan lah. Berhati-hatilah tuan-tuan. Susah tuan-tuan hidup ni. Nak dapat rezeki yang halal payah. Jaga. Kena renung-renung, fikir. Kadang-kadang kita terlibat dengan sumber-sumber pendapatan yang tak betul. Sebab tu syukur kalau kita bekerja, yang mana kerja kita tak ada terlibat benda-benda lagu tu, alhamdulillah. Kalau tiba-tiba orang bagi juga dekat kita duit, kita kata dekat dia, cik, saya dah ada gaji dah, ni cik bagi lagi duit kat saya. Tak apa, kami suka bagi kat hang duit sebab seronok hang punya sikap, hang bagus jujur, kami rasa nak bagi. Oh, tak apalah. Faham tak? Pasal mereka suka tang peribadi kita. Tapi kita dah bagi tahu dah, kita dah ada gaji, dah tak perlu dah kepada tips. Tak perlu dah. Kan? Tapi sebaik-baiknya dia kena maklumkan kepada pemimpin dia. Bos dia, katalah dia kerja hotel, dia kena abang kat bos dia. Bos, kerja saya sebagai bellman, selalunya orang bagi tip. Bolehkah saya ambil? Dia kena tanya. Sebab gaji dia dah ambil dah untuk angkat barang orang. Mana boleh tip? Sepatutnya tip tu masuk kepada pihak pengurusan. Dia tak boleh ambil. Tapi kalau bos dia kata, tak apa, itu hak hampa pandai layan, hampa dapat lebih, yang tu hampa punya. Okey, ambil.
Kalau bos dia tak izin, maka tak boleh ambil. Inilah susah nak dapat sumber rezeki yang halal. Mudah-mudahan Allah bagi kat kita satu. Dan Nabi jaga benda-benda ni di kalangan para sahabat. Nabi tengok tak betul, Nabi terus pancung, Nabi terus bagi nasihat, supaya para sahabat hidup dalam berakhlak mulia, tak terjebak dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berhenti pada hadis yang ke-46 pada muka surat 55. Tuan-tuan tanda sikit pada muka surat tu, pada hadis yang ke-46. InsyaAllah ada rezeki di masa-masa akan datang, kita akan sambung balik insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit iklan untuk tuan-tuan. Untuk makluman tuan-tuan, kami di madrasah kami sedang giat untuk menyiapkan wakaf untuk bumbung masjid, yang mana jumlah yang diperlukan sebanyak 330,000. Alhamdulillah, saya rasakan hampir 100,000 kami dah dapat kutip dah. Baki lagi saya rasa mungkin lebih kurang dalam 200 lebih masih lagi memerlukan. Maka tuan-tuan di depannya ada macam satu borang macam ni. Tak banyak untuk hari ni sebab dah habis dah. Baman, tolong Ustaz tanya siapa nak, boleh ambil. Kalau tuan-tuan rasa tak bersedia untuk tolong kutip, tak payahlah, bagi siapa yang perlu saja. Sebab yang ni pun sekeping ni RM1 ni. Bukan nak kira, tapi kalau tuan-tuan ambil, tuan lempar tak guna. Okay, nah, yang ni pun ambil kak. Dah tak banyak dah. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Tuan-tuan, dia satu lot RM500 untuk bumbung. Maka kalau tuan-tuan nak masuk, nanti tuan-tuan boleh tulis nama, tulis nombor telefon. Saya akan masukkan dekat dia, saya ada satu buku untuk saya masukkan nama-nama tersebut. Maka ambillah peluang tuan-tuan, tak banyak, mungkin dalam bulan ni kami dengan duk rushing untuk nak siapkan, maka peluang untuk tuan-tuan buat wakaf. Tuan-tuan boleh ambil kertas ni, seorang sekeping. Tak semua orang boleh dapat, siapa yang berminat saja. Maka sekiranya tuan-tuan, carilah adik-beradik, kawan-kawan. Tak banyak pun saya minta tuan-tuan cari 10 orang. Tak dapat 10 orang pun dapat 4-5 orang, 2-3 orang. Yang boleh bagi sumbangan kepada madrasah. Maka tuan-tuan boleh buat kutipan, nanti boleh serahkan kepada pihak kami insya-Allah. Sekadar itu saja, kita akhiri majlis kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.